Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, apa khabar anda semua penonton-penonton Wanita Hari Ini. Salam penuh inspirasi daripada kami di Wanita Hari Ini, siaran 12 Mac 2021. Di mana saja anda berada, walau apa sahaja yang telah anda lakukan ketika ini, pastikan anda berada dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera hendaknya. Dan mungkin juga di setengah kawasan di Malaysia yang hari ini telah pun mula bercuti, pastikan anda rencanakan aktiviti seharian anda itu dengan aktiviti-aktiviti yang penuh bermanfaat yang dapat dilaksanakan bersama dengan seisi keluarga. Bagi yang masih lagi bekerja, mungkin ada juga aktiviti-aktiviti yang telah pun anda rencanakan untuk dikongsikan dan dimanfaatkan untuk seisi keluarga sehingga ke hujung minggu ini. Tapi walau apa saja aktiviti yang anda telah rancangkan, pastikan kalau boleh, kalau tak perlu tu tak perlulah kita keluar rumah kan. Pastikan terus lagi menjaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka ketika keluar. Yang paling penting sekali, kita harus terus mengikuti segala SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Baiklah, di kesempatan ini juga sebenarnya suka untuk kami ingatkan sekali lagi kepada anda penonton dan juga diri kami di studio ini untuk kita ingat semalam kalau kita lihat kes positif COVID yang telah pun dilaporkan di media, iaitu sebanyak 1,647 kes, manakala kes sembuh pula sebanyak 2,104 kes. Dan ini juga sebenarnya kita nak ingatkan kepada anda penonton, walaupun kita lihat nombor ataupun angka kes positif ini semakin menurun, tetapi ini merupakan tanggungjawab kita bersama untuk terus mengekalkan, menjaga keselamatan dan juga kesihatan diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita. Ini tahniah diucapkan kepada para petugas barisan hadapan dan juga kepada anda seluruh rakyat Malaysia yang terus sama-sama mengikuti SOP yang mana kita lihat jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 300,620 kes. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Tapi ingat, jangan kita ambil orang kata perkara ini sambil lewa sahaja. Kita kena terus memastikan dapat melandaikan lengkungan wabak COVID-19 ini. Dan bermula semalam sebenarnya 11 Mac 2021, Kompaun Ingkar SOP PKP kini berjumlah RM10,000. Kalau sebelum ni RM1,000, sekarang ini bermula semalam ia dinaikkan sehingga ke RM10,000 bertujuan bagi mengingatkan seluruh anggota masyarakat untuk terus mengikuti segala SOP yang telah pun ditetapkan. Okey, hari ini seperti biasa, hari Jumaat, ada pelbagai topik menarik yang telah pun direncanakan oleh rakan penerbit. Tetapi sebelum kami nak kongsikan kepada anda apakah topik berkaitan hikayat perkahwinan hari ini, saya nak kongsikan sesuatu kepada anda tentang Lactogro, main Batu Seremban. Okey, jom mengimbau kenangan lama bersama si manja dengan aktiviti yang dicadangkan oleh Lactogro ini. Barulah Grow Happy. Tips inspirasi Grow Happy nombor 53, main Batu Seremban. Bukan main di Seremban tau, tapi Batu Seremban ini adalah satu permainan tradisi masa kita zaman kanak-kanak yang perlu diwarisi oleh si manja. Jadi, masanya untuk mama mengajar menggunakan batu kecil atau uncang yang dijahit sendiri oleh mama. Sambil main, boleh ajar dia mengira. Nestle Lactogro dengan probiotik L-Ruteri untuk bantu sistem penghadaman perut si manja dan DHA untuk mindanya agar sentiasa lebih fokus. Itu dia tips untuk main Batu Seremban. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda penonton yang tengah mengimbas kenangan lama mengusik jiwa main Batu Seremban bersama dengan rakan-rakan. Okey, sebenarnya hari ini Fiza tak keseorangan. Seperti biasa, pasti akan berpasangan. Dan hari ini pasangan saya, adik saya. Kita bersama dengan Sugita Chandran di sana bersama dengan BSN. Silakan. Terima kasih Fiza. Ya, itu dia sister from another mother kata orang. Okey, baik. BSN ada sesuatu yang istimewa yang ingin dikongsikan bersama dengan anda penonton-penonton Wanita Hari Ini. Dan eloklah kalau saya perkenalkan tetamu kita di studio pada hari ini iaitu Puan Aizura Melissa Muhammad Muzamil, iaitu selaku Naib Presiden Ketua Komunikasi Strategik BSN yang lebih mesra digelar ataupun dipanggil Puan Aizura sahaja ya. Selamat datang Puan, sihat?
Alhamdulillah. Okey, baik Puan. Seperti yang kita tahu, BSN ni adalah bukan satu nama yang baru dalam kalangan rakyat Malaysia. Sudah sinonim dengan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi mungkin Puan boleh terus kongsikan, ada sesuatu yang istimewa BSN ingin mengajak orang di luar sana, terutamanya penonton-penonton wanita hari ini, untuk meneroka masa depan cerah bersama dengan BSN. Boleh terus kongsikan Puan mengenainya. Terima kasih Sugi dan juga wanita hari ini kerana sudi menjemput BSN ke studio WHI wanita hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Alright, saya rasa BSN sebenarnya memang sinonim dengan rakyat Malaysia, tetapi BSN sebenarnya menjalankan dua peranan. Kita ada dua mandat yang diberi tanggungjawablah oleh pihak kerajaan untuk kita lakukan ya. Dua peranan inilah yang membezakan BSN dengan bank komersial yang lain sebenarnya. So kalau nak tahu kita punya mandated role ni, peranan kita ada dua. Satu ialah actually menggalakkan tabiat menyimpan di kalangan rakyat Malaysia, dan juga lagi satu ialah financial inclusion, memperkasakan rangkuman kewangan. So daripada segi untuk menggalakkan tabiat menyimpan ni, kita selalu menggalakkan especially daripada golongan rakyat muda, golongan muda-muda lah, muda-mudi. Jadi kami selalu melaksanakan program mempertingkatkan produk-produk simpanan kami. Di antara produk simpanan kami, flagship kami ialah SSP, BSN SSP. So BSN SSP ni kalau saya boleh kongsikan sikit untuk bulan Februari, bulan lepas, kita punya pelanggan berumur 82 tahun memenangi cabutan SSP bernilai 1 million, 1 juta. So daripada Pahang. Bulan Januari pula, kita punya pelanggan SSP berumur 21 tahun dari Kelantan. Itu jutawan muda, menang 1 million juga. Itu semuanya adalah daripada jabatan istimewa BSN SSP. So itu di antara mandat pertama lah. Mandat kedua kami ialah memperkasakan kerangkuman kewangan, financial inclusion. So apa yang dimaksudkan ialah BSN menyediakan pelbagai platform perbankan yang menyeluruh agar setiap pelanggan kami mendapat akses kepada perbankan di Malaysia. So itu di antara para pelanggan untuk pengetahuan penonton, kami punya 390 cawangan di luar. Sana kita ada lebih daripada 3,400 ejen BSN. So this is where yang kita tawarkan di petrol station ataupun di mana kedai-kedai runcit. Itu semua adalah ejen BSN. Dan baik Puan, mungkin boleh saya katakan juga yang BSN ni adalah seperti seorang ibu ataupun seorang isteri yang melahirkan anaknya, lepas itu memberikan mereka yang terbaik dari segi pendidikan, kasih sayang dan bersama mereka sepanjang hayat. Dari segi BSN ataupun peranan sebagai sebuah bank, boleh Puan kongsikan ya? Selain pada perkhidmatan perbankan yang kita ada, kita juga menyediakan banyak ganjaran menarik lah menerusi kempen-kempen yang kita ada. So for example, kita ada kempen BSN SSP. Tahun ni aja kita menawarkan lebih pada 30 juta hadiah untuk 19,000 pemenang. Ramai tu, yang kita perlu ada 12 lagi pemenang yang kita nak lah untuk tahun ni untuk BSN SSP. So memang banyak kempen. Kita ada kempen pembiayaan peribadi yang boleh menang X50 dan juga kempen Mega Home untuk pembiayaan perumahan. Itu boleh menang X50 dan juga hadiah berupa BSN SSP lebih pada RM10,000. Okey, baik. Maksudnya kalau lebih banyak kita menabung, lebih banyak kita melabur di BSN, lebih banyak orang kata opportunity untuk kita memenangi hadiah-hadiah yang disediakan. Baik Puan, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian itu tadi. Teringat saya ketika saya mula membuka akaun di BSN dahulu. Okey, baik. Anda di rumah seperti yang Fiza dah kongsikan tadi, hari ini topik kita adalah berkaitan dengan hikayat perkahwinan. Tapi sebelum kami nak kongsikan apakah topik itu, ada sebuah video TikTok pilihan penerbit kami pada hari ini yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda yang mungkin akan menyentuh hati para suami di luar sana. Jom kita saksikan.
Alamak, tersentuh bukan saja hati para isteri, hati saya pun tersentuh juga. Ini menunjukkan bahawa dalam hubungan rumah tangga itu, Sugi, dia bukan mementingkan sikap peribadi, tetapi bagaimana memerlukan kerjasama ataupun orang kata keharmonian dan juga keseimbangan antara kedua-duanya untuk menjadikan sebuah hubungan rumah tangga yang bahagia. Tengoklah, suami tak ada duit, dia masukkan duit. Itulah Fiza. Tapi itulah biasanya kita kaitkan dengan hubungan rumah tangga ni kebiasaannya lah. Masalahnya timbul apabila masing-masing ada ego mereka yang tersendiri. Susah nak ketepikan ego, dan mungkin bila kita bercakap mengenai kewangan ini, itu juga boleh menjadi salah satu sebab mungkin si suami mempunyai egonya yang susah diketepikan. Boleh dikatakan Fiza, mungkin sekarang ni lah, zaman sekarang ni boleh dikatakan yang kurang adanya masalah ini, tetapi masih ada saya kira masalah ini, di mana apabila si isteri mempunyai status ekonomi yang lebih tinggi, si suami rasa tergugat. Betul, saya kira mungkin ada berlaku dalam kalangan masyarakat kita, Sugi, yang mana apabila seorang isteri itu mempunyai status ataupun jawatan yang tinggi di pejabat ataupun mempunyai pendapatan yang lebih daripada suami, yang ada kalanya menyebabkan ego si suami ini tercala. Tetapi sebenarnya bagaimana dalam hubungan rumah tangga itu untuk kita saling lengkap melengkapi dan mengharmonikan hubungan sesama kita. Ini nak terus kami kongsikan bersama dengan anda penonton wanita hari ini, dan seperti biasa jika anda mempunyai sebarang komen, pandangan ataupun apa sahaja yang ingin anda kongsikan, terus kongsikan di laman sawang yang tertera di kaca TV ketika ini. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini bersama dengan tetamu-tetamu kita. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Dayan. Bi, tak boleh lama tau. Sebab dah lama nak pergi office, nanti jam pula. Sayang, abang tak mandi lagi. Ingat baru nak minta tolong sayang. Mandi malam nanti boleh tak? Okey je, tak apalah. Abang tak payah mandi dah satu hari. Okey, tak apalah. Bi makan dulu. Lepas ni pergi mandi. Habis kalau sayang lambat pergi kerja macam mana? Tak apalah, nanti Papa Nala cakap dengan bos. Okeylah kalau macam tu, mandilah sebelum makan. Boleh? Boleh? Tak. Abang gua. Abang gua macam abang boleh mandi sendiri. Tak apa. Pergi je. Betul ni tak nak? Ya. Habis tu tak payah mandi sampai malam? Tak apa, abang mandi sendiri. Tak apa, abang minta lah tolong siapa kat rumah nanti. Jangan risau. Okey. Okey. Bye. Bye. Itu dia sedutan drama Seribu Rindu yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini. Dan saya kira Fiza, kebiasaannya lah seperti yang kita sering kali dengar, si suami adalah yang sentiasa diberikan tanggungjawab untuk menguruskan keluarga, memberikan orang kata nafkah. Tidak orang kata dinafikan, itu adalah tanggungjawab suami juga. Tetapi kadang-kadang si isteri pun boleh menyumbang, dan mungkin si isteri pula mempunyai status ekonomi yang lebih tinggi daripada si suami. Saya kira Sugi, dalam zaman hari inilah kan, kalau kita lihat kebanyakan wanita ataupun isteri ini sememangnya bekerja, dan dalam masa yang sama apabila mereka bekerja mempunyai dompet ataupun pendapatan sendiri, secara tak langsung mereka juga turut membantu dalam mengukuhkan ekonomi keluarga. Dan macam Sugi katakan tadi, ada pula dalam kalangan wanita ini yang mungkin rezekinya lebih, diberikan kesempatan dan juga status yang lebih tinggi daripada suami, yang mana mempunyai pendapatan kadang-kadang berbeza 5, 6 ataupun 10 ribu daripada suami. Adakah sebenarnya yang nak kita bincangkan hari ini, apabila seorang isteri ini mempunyai ekonomi ataupun status yang lebih tinggi daripada suami ini, ego suami ini akan terjual, ataupun bagaimana pula cara untuk mengharmonikan hubungan rumah tangga kalaulah si isteri itu berpendapatan ataupun berstatus lebih tinggi daripada pasangannya. Ini kita nak kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu kita di dalam talian yang telah pun bersedia ketika ini. Saya sapa dahulu kita bersama dengan Datuk Dr. Fazilah Muhammad Ali selaku perundi motivasi. Assalamualaikum. Apa khabar Datuk? Selamat tengah hari Datuk. Ya, Waalaikumsalam. Ya, selamat tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Datuk Stay sihat? safe still, insyaAllah. Alhamdulillah. Apa khabar di sana? Baik, Datuk. Liza? Sihat Datuk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita juga bersama dengan pasangan suami isteri, pasangan duo iaitu. Alhamdulillah. Dapat nampak gambar kan? Nampak Datuk, clear, jelas. Okey, kita bersama dengan Milah Jirin dan juga suaminya Ailis Mustafa. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Sihat ya kedua-duanya?
Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Khabar baik. Sihat, terima kasih. baik Alhamdulillah. Ini memang pasangan kalau kita tengok kan, kalau Mila ni personality ataupun peribadinya memang sangat lemah lembut. Kemudian kalau kita lihat pasangan ni pula memang sangat romantis, kerana bagi yang mungkin dah mengikuti perkembangan Mila ataupun bagi saya sendirilah yang pernah banyak kali menemu bual Mila ni, mengenali pasangan ini sebenarnya sebelum mereka mendirikan rumah tangga lagi. Kalau boleh kita panggil Is Is dah memang dah jadi pengurus Mila lama sebelum mereka mendirikan rumah tangga. Mungkin kalau tak keberatan Mila dengan Is, mungkin soalan ini sedikit sensitif. Antara anda berdua sebenarnya, kalau kita lihat dari segi yang ke depan selalunya Mila kan, jadi dari segi pendapatan itu sendiri, siapa yang mempunyai pendapatan yang lebih dalam hubungan anda berdua ni sebenarnya, kalau tak keberatan dikongsikan? Okay, alright. Kalau dulu waktu zaman saya sangat aktif dalam industri seni, tidak dinafikan saya. Tapi bila bersama-sama decide untuk mengurangkan aktiviti seni dan lebih fokus kepada perniagaan, Alhamdulillah benda tu equal, sama rasa. Kalau dulu memang tak dinafikan lah, tapi sekarang Alhamdulillah kita bersama-sama mencari rezeki dan benda tu sama rasa, insyaAllah. Okey, tapi kiranya pernah lah. Tapi kiranya pernah lah pendapatan Mila itu lebih tinggi daripada suami sendiri? Pernah satu ketika juga waktu saya aktif sebagai selebriti, waktu tu suami saya menguruskan kerjaya saya. So memang produk itu adalah saya ya. So bila produk itu adalah saya, pendapatan saya itu lebih tinggi pada waktu itu dan suami menguruskan. So memang pernah lah ada satu ketika waktu itu orang pun pernah bertanya tentang soalan ini juga kepada kita kan. So pernah at one time tu pernah. Okey, baik. Tapi nak tahu jugalah, antara anda berdua, siapa yang menguruskan kewangan rumah tangga anda? Okey. Actually, saya memang bagi sepenuhnya 80% pada Mila lah untuk menguruskan kewangan syarikat dan juga kewangan rumah tangga lah. Jadi pada saya lebih memberi sepenuh kepercayaan kepada isteri saya lah. Okey. Dan tapi dalam masa yang sama juga ada juga macam contoh perbelanjaan tertentu saya yang uruskan dan sebagainya lah. Kita balance lah. Macam suami saya lebih kepada pengurusan harian. Macam contoh nak beli barang-barang rumah, kelengkapan rumah, itu semua suami saya. Saya serahkan 100% pada suami saya. Hingga kan makanan-makanan, barang-barang asas pun semua suami saya akan pergi shopping. So saya tak sempat nak buat benda tu. Kerana apa? Saya uruskan lebih kepada macam komitmen loan to bank, monthly commitment, pengurusan kewangan syarikat, itu semua saya uruskan. Jadi kita timbal balik, kita balance kan. Alhamdulillah saya banyak membantu urusan saya sebagai seorang isteri. Sebab apa? Kadang-kadang saya pun tak tahu, apa tu, sayur dah habis, bawang dah habis. Tapi saya ingatkan, kita pergi beli barang dapur dah habis. Alhamdulillah kita saling membantu. Alhamdulillah. Okey, sangat harmoni kalau kita lihat hubungan Mila dan juga Is ini sendiri, kerana ada komunikasi di situ, Sugi. Dan kebiasaannya orang mengatakan bahawa wanita ataupun isteri ini merupakan menteri kewangan dalam keluarga. Ini yang nak kita tanyakan kepada Datuk sendiri, Datuk. Kalau kita lihat macam Mila dan suami, pernah satu ketika dahulu Mila berpendapatan tinggi daripada suami dan itu tidak menjadi masalah kepada mereka, tetapi mereka tetap berkomunikasi dan hubungan rumah tangga mereka harmoni. Tapi mungkin ada juga dalam kalangan masyarakat kita yang masalah kewangan ini menjadi masalah yang utama. Bukan tak ada duit, tapi terlebih duit. Bila isteri terlebih duit, mungkin ada yang mengatakan bahawa isteri lebih dominan, suami lebih segan dan sebagainya. Dan ada pula yang kadang-kadang ni bekerja sama di pejabat. Dekat pejabat, isteri tu bos, Datuk. Dalam situasi begini, bagaimana pasangan itu harus sebenarnya cuba untuk mengharmonikan hubungan rumah tangga mereka? Ya, saya mulakan dengan jodoh mereka. Memang Tuhan dah jodohkan, dia tak salah alamat, itulah orangnya. Dari segi ini kita lihat status isteri, selalunya kita perhatikan dari segi keilmuannya, yang kedua kekayaannya, yang ketiga keturunannya. Jadi benda tiga ini selalu menjadikan ego suami tercabar ya di sini. Dalam hal ini kalau kita tengok Mila dengan suaminya memang harmoni kerana saling faham memahami. Dari sinilah kita nak bahawa setiap pasangan itu perlu faham memahami antara satu sama lain. Walaupun isterinya pangkat tinggi menjadi bos, tapi tak perlulah jadi bos di rumah. Dan dia mesti faham kedudukan suaminya. Kalau suaminya hanyalah sebagai eksekutif biasa, isterinya manager atau general manager,
Dia kalau dia uruskan bank, dia rasa macam dia menguruskan wangnya di rumah, tak boleh. Kerana institusi kecil di rumah itu bukan bank, dan dia mesti tahu bahawa partnernya atau pasangan tu adalah suaminya yang perlu dihormati. Ya, biasanya memang fitrah sebagai orang lelaki, sebagai suami, dia mesti nak kontrol, dia mesti nak kawal, dia nak tunjukkan keegoannya sebagai seorang bapa dan sebagai seorang lelaki atau suami di sini. Okey, dan mungkin boleh Jadi saya dalam hal ini, teruskan Silakan, Datuk, Datuk. teruskan. ya, jadi dalam hal ini kita kena tengok, dalam hal ini kita tengok mereka mesti ada kesetiaan, persamaan dan sebagainya. Dan saya nasihatkan supaya kalau keadaan begini, isteri mestilah menggalakkan jika suaminya hanyalah setakat SPM, pelajarannya isterinya pula tinggi, dapat PhD, dia punya linggo pertuturan lain. Isteri akan bercakap dengan linggo bahasa yang lebih tinggi. Benar. Suami orang kampung kata tak erti nak bercakap, dia hanya tahu bercakap berapa biji kelapa, berapa banyak beras, banyak. Jadi ini membuatkan keadaan yang membuatkan keadaan yang tidak sama. Tidak sama rata antara suami isteri ini. Jadi di sini isteri mesti sedar bagaimana nak memajukan suami dia. Dia juga perlu ada semangat. Yang pertama mungkin dia suruh suami dia belajar lagi kalau masih muda. Yang kedua, dia bagi modal. Pakat. Cara pakat ialah bagi modal, dan dari modal itu dia akan start perniagaan dan menggalakkan suaminya menjadi tauke. Tapi di sini ada satu masalah. Kemungkinan yang selalu terjadi pada masyarakat Malaysia. Isteri banyak duit, isteri pergi jamin di bank dan ambil duit bagi kepada suami. Tapi kadang-kadang suami ada juga hatinya yang geram, yang marah. Dulu awak sombong dengan aku. Sekarang aku jadi bos. Jika dia tak bayar bank dan sebagainya, yang menanggung siapa? Isterinya juga yang menanggung. Dan mungkin kalau dia ada orang lain, ini yang juga menjadi isterinya terjebak dengan hutang-hutang yang banyak. Tapi yang kita nak di sini ialah supaya mencari satu solusi bagaimana nak menjadikan pasangan ini lebih serasi. Kita akan cari jalan yang tengah. Dalam hal ini kita cari jalan tengah. Kalau kita macam Mila tadi dengan suami dia mempunyai minat yang sama dalam muzik dan juga dalam perniagaan, alhamdulillah ya. Tetapi ada suaminya yang dipengaruhi oleh rakan-rakan atau ibu bapanya juga menyebabkan dia jadi lebih tak selesa dengan kedudukan suami isterinya. Jadi Baik. solusinya cari hobi yang sama dan sebagainya. Ya. Okey. Datuk, banyak lagi nak dikongsikan bersama dengan Datuk Mila dan juga Is sebenarnya untuk kita dengarkan kepada penonton-penonton kita hari ini, kan Sugi? Ya, Fiza. Tapi sebelum tu, Datuk Mila dan Is, kami nak dengarkan juga apa kata orang di luar sana mengenai topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Kita berbalik kepada konsep suami isteri, keluarga, berpasangan. It takes two to tango. Kita mesti saling bantu-membantu. Si suami, dia kena tahu, kena jalankan tanggungjawab dia juga. Isteri sepatutnya jalankan juga tanggungjawab, like buat semua kerja, but then kena sama-sama lah, it's a fair treatment lah. Walaupun isteri income lagi tinggi daripada suami, suami tetap kena jalankan tanggungjawab, kena bagi nafkah dekat isteri juga yang berpatutan lah dengan kemampuan dia. Jadi sebagai suami isteri, kita kenalah bantu-membantu. Yang penting kita mesti ada rasa hormat pada suami dan tundukkan ego. Bagi saya lah, tipulah kalau kata saya tidak rasa ego gaji isteri lebih tinggi daripada saya. So bagi para suami, jadikan benda itu jangan jadikan benda itu negatif, jadikan dia positif. Jadikan asbab benda itu seorang suami boleh berkembang lebih maju. Sebagai lelaki, jujurlah, it would trigger me a lot kalau perempuan punya pendapatan lagi tinggi. Tapi personally for me, if women punya gaji lagi tinggi daripada lelaki, I think it will help both parties
Lelaki tak boleh ambil kesempatan atas gaji perempuan sebab gaji perempuan tu, gaji isteri tu adalah gaji duit dia. Lelaki tak boleh nak sentuh atau minta unless dia willing untuk tolong lah. Okey, saya kira Fiza, rata-ratanya seperti yang dikatakan oleh Datuk jugalah, mencari keseimbangan untuk mengharmonikan rumah tangga, dan yang penting sekali kita bantu satu sama lain supaya kita boleh, orang kata, upkan rumah tangga kita bersama-sama tanpa mengguris hati satu sama lain. Okey, baik. Kita nak tanya kepada Mila dan juga Is. Is, kami tahu yang sebelum ini Is mengurus Mila sebagai seorang artis kan. Selepas itu anda berdua berkahwin dan kini menjalankan perniagaan bersama-sama. Tapi nak tahu juga Is, sebagai seorang lelaki, pernah tak Is rasa macam ego Is tergugat sebab Mila adalah seorang yang sentiasa mendapat perhatian itu? Alhamdulillah. Sebenarnya saya syukur pada Allah SWT kerana apa yang syarikat Bismillah ini kita capai semuanya dengan izin Allah SWT. Okey, dan saya memang nak Mila di hadapan. Kenapa saya nak letakkan Mila sebagai usahawan wanita yang menjadi contoh pada masyarakat di luar? Kerana walaupun tidak mempunyai pelajaran yang tinggi tapi boleh berjaya. Tetapi saya sentiasa berada di belakang tabir. Mana belakang tabir itu? Di belakang Mila lah. Mana saya sentiasa memberi input pada beliau macam mana nak menghandle masalah-masalah solving human problem, kemudian macam mana nak handle syarikat, macam mana nak tubuh syarikat dan sebagainya. Dan saya sentiasa memberi input kepada beliau agar dia tidak tersasar daripada landasan perniagaan itu sendiri. Okay? Kenapa saya tahu? Orang mesti akan satu hari pasti akan bertanya kenapa saya tidak ke hadapan dan kenapa perlu letak Mila di hadapan dan you tak rasa apa-apa ke? Saya memang tak ada rasa apa-apa sebab saya rasa bangga dari isteri saya. Kenapa daripada zero, daripada tidak tahu apa-apa mengenai perniagaan, saya ajar dia apa itu sebuah perniagaan, bagaimana untuk menjalankan perniagaan dan menguruskan dan sebagainya. Walaupun tiada minat untuk dalam macam kita dalam bidang catering, bidang masakan, F&B ini, dia tidak minat pada awalnya. Tetapi bila hari ini, bila kita sama-sama mewujudkan minat itu, dan beliau hari ini bukan sahaja pandai masak, okay, malah pandai juga berniaga dan memberi, dan yang penting sekali kita dapat berkongsi rezeki dengan ramai orang di luar. Kan? Jadi Alhamdulillah, itu yang saya sangat bersyukur kepada Allah SWT. Teringat kari udang Mila sedapnya. Okey. Jarang bercakap tapi Okey, kalau tadi Is dah kata tak ada rasa apa-apa, tapi mungkin nak tanya juga kepada Mila. Kalau kita cakap tentang hubungan suami isteri ni, sememangnya saling melengkapi. Ketika pendapatan Mila lebih tinggi daripada Is, pernah tak Mila merasakan? Sebab kebiasaannya kan kalau kita tengok orang, bila suami dia pendapatan lebih tinggi, dia belikan itu, belikan ini, dia yang akan memberi kepada kita. Tapi kalau pendapatan kita tinggi, kita pun tak sampai hati nak minta kat pasangan kita sebab kita rasa kita mampu. Tapi ketika itu, ada tak pernah Mila merasakan bahawa macam pendapatan aku lagi tinggi ni, jadi keputusan apa-apa saja didominasi oleh Mila ketika itu? Pernah tak terjadi? Okey, dia macam waktu saya aktif dalam bidang seni, dia membantu saya uruskan kejayaan saya tanpa minta sebarang gaji waktu tu. Waktu tu kami belum berkahwin ya. So dia tak pernah minta apa-apa gaji. Saya pula rasa bersalah. Macam dia bantu saya ni uruskan kejaya. Because waktu tu beliau juga menguruskan perniagaan beliau sendiri. Jadi saya pun macam macam mana ni nak bagi allowance ke, duit minyak ke. Dia tak nak. Dia tak pesan nak pun tak ada. satu hari. Dia tak nak apa-apa. So sebenarnya mungkin nak tackle saya. Nak try. Macam kadang-kadang letak duit minyak. Kita rasa macam kita dah bina kereta dia kan, bawa kita ke sana ke sini. Beliau tak pernah minta. So saya tak pernah sempat merasai keegoan itu sebabnya beliau terlalu banyak untuk saya. So benda tu tak wujud. Tapi saya pernah ditanya waktu saya baru nak berkahwin dengan beliau, ada orang tanya saya, you punya suami tu manager you je kan? You bla 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 semua kan? So saya rasa macam okay. So saya tanya diri saya. Kalau saya nak ikut apa yang orang kata macam tu, kita tak boleh nak bentuk satu keluarga yang harmoni kan.
Jadi saya tanya diri saya cakap pada diri saya kena buang segala input-input yang negatif itu dan saya kena sentiasa percaya rezeki yang Allah bagi pada saya ini adalah rezeki saya dan keluarga saya, dan jika saya berkahwin dengan suami saya, ia adalah anugerah yang Allah pinjamkan buat kami. Itu yang saya selalu demolish saya punya keegoan dalam pemikiran saya lah. Saya selalu meletakkan rezeki ini bukan milik saya tapi milik kita bersama. Sebab Allah melalui saya untuk saya agukan kepada siapa yang Allah pilih. Macam tu. Kita sentiasa redha lah dengan ketentuan dan syukur yang apa yang Allah dah apa ni orang kata anugerahkan hadiah kan. Hebatnya pasalnya ni. Sentiasa bersyukur lah. Okey. Ya, baik Datuk, seperti yang Fiza dah katakan tadi, wanita hari ini kebanyakan mereka sudah mempunyai kerjaya sendiri, berdikari, mempunyai kekuatan kewangannya sendiri. Even yang suri rumah di rumah pun melakukan sesuatu perniagaan dari rumah, mungkin catering ataupun menjual barangan secara atas talian. Tetapi Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan lebih orang kata mendalam, berbalik kepada apa yang Datuk katakan tadi, bagaimana pasangan boleh membezakan hal kerja dan hal di rumah, tanggungjawab di rumah dan tanggungjawab kerja. Sebab kadang-kadang mungkin senang untuk berkata, tetapi bila kita pulang ke rumah, bila mungkin isteri dah naik angin, you jangan lupa saya yang bagi you duit ya untuk mungkin isi duit petrol ke apa kan. Mungkin Datuk boleh kongsikan apa antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh suami dan isteri untuk membezakan hal kerjaya dan hal di rumah. Ya, yang penting isteri. Kalau isteri tu dah pangkat besar, dia tak boleh mengungkit. Yang pertama, jangan mengungkit-ungkit. Ya, dia mesti menghormati suami dia. Kalau dia tak hormati suami, itu bapa anak-anak dia. Jadi itu menjadikan dia sebagai ketua keluarga. Yeah. Jadi isteri jangan mengungkit. Yang kedua, dia akan ungkit lah. Dia bagi duit minyak lah, dia bagi itu, dia bagi ini. Sampai duit kahwin pun, bagi dia. Tak dia akan pergi cerita pula dekat orang. Membawa cerita pada suami aku ni tak ada duit lah. Aku sajalah. Silap. Ya, seperti Milah kata tadi ya, yang mana rezeki yang Allah bagi itu adalah rezeki bersama. Rezeki bila kita kahwin itulah rezeki kita, rezeki suami kita, rezeki anak-anak kita. Yang ketiga, jangan pergi bercerita sebelah keluarga atau dia menunjuk-nunjuk ya, isteri ni menunjuk dia gaji banyak, dia beli kereta besar. Suaminya kereta kecil saja atau naik motor. Ya, ini tak boleh. Dia mesti hormat suami. Sama-sama pakat. Kita nak beli kereta. Ni awak punya kereta awak. Saya punya kereta saya pergi kerja. Jadi seimbang. Isteri mesti bijak. Kalau dia jadi bos, kalau dia duit banyak, kalau dia berpelajaran tinggi, dia mesti faham. Ya, dia mesti tahu macam mana nak seimbangkan dengan suami dia. Okey. Kerana orang yang macam ini akan membuatkan hidup yang lebih bahagia. Suami juga akan menghormati dia. Ya. Baiklah. Datuk, maafkan saya mencelah Datuk. Maklumlah video ni kita tak clear. Okey. Datuk, kalau Datuk boleh kongsikan di penghujung perbincangan kita ini, Datuk, bagaimana pula peranan seorang suami ataupun lelaki itu sendiri? Sebab kadang-kadang kalau kita dah tahu isteri mempunyai pendapatan yang lebih, isteri bekerja sama dengan suami untuk mengukuhkan ekonomi keluarga, balik rumah lakukan kerja-kerja di rumah, menguruskan suami, menguruskan anak-anak, menguruskan rumah tangga. Di sini peranan suami itu juga yang memainkan peranan yang amat penting. Betul. Dah isteri beri pendapatan, isteri bantu dan sebagainya. Bagaimana suami ini juga harus membantu sebenarnya untuk menguruskan pula urusan-urusan di rumah dan merendahkan sedikit ego mereka bagi memastikan kebahagiaan rumah tangga, Datuk. Betul. Kalau kita tengok dari jauh, ibu bapa yang pak mentua, mak mentua yang tengok dari jauh ni, cuba nasihatkan anak dia tu, yang anak lelaki dia katakan, nasihatkan mesti bekerja sama dan sebagainya. Dan dia juga mesti sedar kerja sama. Okey, kalau dia tak dapat beli 2 tin susu untuk anak di rumah, anak baby dia nak makan, nak minum tu pun adalah sesuatu yang dia bagi, dia daripada dia, contribute daripada dia. Ataupun bayar, dia punya bayar elektrik, beli susu dan sebagainya. Yang lain isteri bagi. Sama-sama bekerja sama. Dan juga dia mesti ada satu keistimewaan. Mengapa isteri dia suka dia. Jadi kita cari satu supaya dia lebih tingkat. Kalau isterinya dari segi kewangan cari dapat duit dan banyaknya, dengan banyaknya, maka suami perlu tunjukkan keistimewaan. Apa dia keistimewaannya yang boleh diagungkan. Mungkin dia tiap-tiap waktu dia menjadi imam dalam keluarga tu, menjadi kepala dalam untuk beribadat.
puasa, buka puasa bersama, tolong basuh pinggan. Dia basuh pinggan, isteri lap pinggan. Kalau tak ada orang gaji pun, tak ada pembantu rumah pun, sama-sama bekerja. Sekurang-kurang dia tolong mop, ya, atau bilik air. Jangan tinggi sangat ego kita. Rendahkan supaya keadaan kita lebih selesa. Kalau mengharapkan isteri membasuh pinggan, mencuci dapur, mop dan sebagainya, bila isteri nak boleh melayan kita? Jadi untuk membuat dalam hal ini, untuk menjimatkan masa, untuk seronok bersama-sama, pergi ke dapur, tolong bersama-sama. Baiklah. Ini satu daripada tips yang boleh membahagiakan rumah tangga. Okey, baik Mila. Dan dari segi, okey, baik. Ya. Okey, baik Mila, seperti yang Datuk kongsikan tadi, kita harus mencari keseimbangan antara suami dan isteri, dan di rumah kedua-duanya adalah sama rata. Dan mungkin di penghujung perbincangan ini, Mila boleh secara ringkasnya kongsikan bagaimana kedua-dua suami dan isteri boleh mencari keseimbangan untuk mengharmonikan rumah tangga mereka walaupun si isteri mempunyai status ekonomi yang lebih tinggi. Yang paling penting sekali sebagai seorang isteri, kita kena sedar diri kita adalah isteri. Suami kita adalah ketua keluarga. Walaupun macam kami berdua kita bekerja bersama-sama di pejabat yang sama, saya sentiasa meletakkan diri saya adalah isteri. Walaupun di pejabat saya adalah pengarah perusahaan, saya tetap meletakkan suami saya adalah ketua saya. Secara inner tu dia tetap ketua saya. Jadi kita tidak boleh meninggikan suara. Jika kita ada satu perbalahan, kita masih tahu nak menghormati beliau adalah suami. Suami saya adalah isteri. Selalu letak dalam diri saya adalah isteri. Kita tahu kan macam mana kedudukan suami di rumah dan sebagainya. Dan di rumah kita memang sentiasa membantu. Suami saya Alhamdulillah Allah hadirkan seorang insan yang sangat membantu. Macam saya kata tadi, barang dapur suami saya belikan. Dia ingatkan saya. So kita kena sentiasa macam Datuk mention tadi, kena complete each other. Saya pun kena diam. Jadi macam kita dekat rumah pun kadang ada kerja-kerja rumah yang kita bahagikan. Kan macam kita ada pembantu rumah, tapi pembantu rumah saya hadkan dia, okey, you buat kerja sampai tahap sampai tingkat 3 ni, sampai dekat sini je. Tapi bahagian-bahagian kemas dalam bilik, pakaian dan sebagainya, kadang-kadang isteri saya tak sempat dan saya tolong kemaskan. So dekat situ kita ada timbal baliklah kerjasama. Kan kadang-kadang kita kan faham semua orang pun penat kan. Jadi saya selalu memahamilah kan. Jadi sebagai seorang ibu nak melayani anak lagi, nak masak dan sebagainya. Jadi ada perkara-perkara yang boleh saya bantu dan saya akan bantu. Kerana kita kena rasa senang dalam hati dan rasa syukur dengan apa yang nikmat yang Allah selalu bagi ni. Kerana kenapa saya rasa kesempatan masa bersama dengan isteri, kesempatan masa bersama anak itu bila Allah berikan tu, kita kena rasa syukur hadir dalam diri kita. Alhamdulillah. Jadi kita akan buat tu dengan lebih baik. Sentiasa. Dan kita orang kata kena tanam sifat yang positif lah dalam diri. Okey, baik. Dapatkan harmoni rumah tangga, insyaAllah. Saling faham memahami, saling lengkap melengkapi, sentiasa positif ya, dan cari keseimbangan itu seperti yang Datuk katakan. Baik, masa amat mencemburui kita sebenarnya, tapi sebelum kita mengundur diri ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Fazila, Muhammad Ali, Mila dan juga Is atas perkongsian hari ini. Banyak yang kami pelajari dan kami pasti penonton pun banyak telah mengambil tips-tips dan inspirasi daripada anda berdua dan Datuk sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Kiranya segi pendapatan isteri lebih tinggi daripada suami bukanlah satu masalah. Asalkan kita tahu bagaimana untuk mencari keseimbangan tersebut kan. Kenalah orang kata sebab perempuan ni saling lengkap, hubungan rumah tangga ni saling lengkap melengkapi. Jadi kalau suami kurang kita tambah sikit, kalau isteri kurang suami tambah. Macam tu insya-Allah dapat satu hubungan yang bahagia. Kita nak berehat dahulu seketika penonton. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Mesti ramai yang dah ternanti-nanti segmen Tak Jana hari ini. Kita bersama dengan V. Asya. Saya bersama dengan orang kuatnya, Datuk Azril Razi. Apa khabar, Datuk? Baik, sihat Fiza? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Datuk, mungkin ramai tak sabar nak tahu apakah antara produk yang dibawakan oleh V. Asya hari ini. Kalau boleh kita mulakan dengan produk yang pertama. Okey, terima kasih Fiza. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Salam Jumaat semuanya. Fiza, saya faham ya, ramai di antara penonton Wanita Hari Ini, Fiza, bila kita dah guna sesuatu produk penjaga wajah ya, kita dah stick dengan satu produk skincare ya, susah untuk kita tukar ataupun kita nak beralih pada produk lain ya. Tetapi percayalah Fiza, yang mana ya rata-rata pengguna yang dah guna produk V. Asya Perfect White ni cukup berpuas hati, yang mana daripada segi tahap penjualan ya mendapat maklum
balas yang sangat positif, yang sangat baik Fiza. Jualan yang sangat laris di toko-toko jamu ya, telah mendapat penganugerahan sebagai Super Health Brand ya, dan juga Super Brand selama 2 tahun berturut-turut. Yang mana lihat visual di kaca TV Fiza, ini adalah proses penghasilan set Perfect White yang mana dihasilkan di kilang yang bertaraf GMP ya, menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, berdaftar ya, mendapat notifikasi ya, yang mana anda tak perlu risau ya, sebab apa, krim ni bukanlah krim daripada negara jiran ataupun seberang ya, yang mana kita khawatir kebanyakan produk daripada negara luar kadang-kadang ada mercury, ada hydroquinone, tretinoin dan sebagainya, yang mana amat membimbangkan kalau kita guna, ada kesan sampingan seperti pengelupasan, tapi anda tak perlu risau sebab apa, set Perfect White ini bebas daripada bahan terlarang, yang mana ia diformulasi oleh pakar kosmetik yang bertauliah Fiza. Cara penghasilan yang mana saya kira menepati piawaian yang telah ditetapkan ya, jadi anda tak perlu risau ya, kualiti yang terbaik ya, yang mana seawal penggunaan ya, anda dapat lihat ya perbezaan yang tergetara sekali kalau ada masalah jerawat, jeragat, kulit berminyak, kulit kusam ya, tak perlu risau sebab apa, set ini betul-betul membantu anda ya untuk memiliki kulit yang lebih cantik, cerah, gebu ya, bebas daripada masalah kulit Fiza. Dan seterusnya kalau anda lihat dalam set Perfect White ni Fiza, ada 4 bahan asas yang terbaik ya, yang mana ramuan-ramuan terbaik seperti fructan, whitener liposome, pitera dan juga arbutin ya, yang mana mengikut kajian ya Fiza, whitener liposome ni sebenarnya sangat-sangat baik ya, sebab apa, dalam dia ada 4-butyroresinol dan juga ada ramuan seperti fructan yang sangat-sangat baik ya, yang mana anda lihat ya, ramuan warna biru ni Fiza, ianya menyerap jauh ke dalam lapisan kulit wajah anda ya, bertindak dengan selamat, niacinamide yang mana dapat membantu mencerahkan kulit wajah anda seawal penggunaan. Nampak tak warna biru tu yang menyala tu, yang mana ya, penyerapan lebih pantas, lebih meresap ke dalam jauh ke dalam lapisan kulit anda, lapisan epidermis yang mana bertindak dengan selamat tanpa pengelupasan ni Fiza, yang mana ya kebaikan 4-butyroresinol ini bersama dengan 1000 kali ganda lebih baik daripada kojic acid, yang mana ya bagi anda yang ada masalah jeragat ya, melanin kulit yang gelap, yang mana ya seawal penggunaan dia akan berlaku proses melanogenesis ya, yang mana ini adalah mengurangkan masalah jeragat ya, melanin kulit yang hitam ya, yang mana dalam set Perfect White ni Fiza ada 4 produk asal, iaitu Pearl Whitening Cleanser, Facial Treatment Essence, Magic Skin Day Cream dan juga Treatment and Whitening Night Cream. Semuanya sangat natural, sangat-sangat ringan kalau anda guna, tak perlu risau. Saya nak buat demonstrasi kepada penonton hari ini Fiza. Penggunaan Magic Skin Day Cream ni yang mana ianya bertindak mengikut warna kulit anda. Tak perlu sapu banyak ya, bila kita sapu warna dia warna putih Fiza. Putih. Tapi bila kita dah ratakan, ianya akan menjadi warna coklat mengikut warna kulit anda. Tak perlu risau, guna sikit dah cukup, menyerap ke dalam kulit anda. Dan anda lihat ya, perbezaan yang begitu ketara sekali pada tangan saya Fiza. Nampak tak? Bahagian saya sapu ni lebih cerah berbanding tangan saya ni gelap sedikit ya. Jadi sesuai untuk lelaki dan juga perempuan, lebih natural, tidak bercapuk dan juga tidak berminyak. Itu dia Fiza. Dan seterusnya ya, untuk dalaman jangan lupa dapatkan Advance White yang mana Advance White ini merupakan minuman ya, yang mana sangat-sangat baik untuk kata orang tu mendapatkan kulit yang lebih cantik, cerah, gebu ya. Dalamnya ada ramuan seperti astaxanthin. Pengambilan astaxanthin ni Fiza bersama dengan 6000 kali ganda vitamin C, 500 hingga 1000 kali ganda vitamin E dan juga 800 kali ganda koenzim CoQ10 Fiza. Yang mana cara pengambilan sangat mudah Fiza, hanya amalkan 1 scoop, isi ke dalam shaker berisi 150 ml air, shake dan sedia untuk diminum. Dan kalau anda yang mungkin tak nak bancuh Fiza, boleh dapatkan Pearl Skin C Plus ni, sama juga fungsi seperti Advance White, yang mana mampu memberi keberkesanan yang sama juga baik. Yang mana Fiza, saya nak demonstrasi kepada penonton pada hari ini ya, yang mana Pearl Skin C Plus ni sangat tinggi dengan ramuan antioksidan dan juga astaxanthin yang sangat tinggi ya. Yang mana seawal penggunaan dia, saya tuang je larutan yang serbuk Pearl Skin C Plus ni ke dalam larutan betadine. Anda dapat lihat ya, larutan yang gelap ni bertukar warna cerah serta merta ya. Jadi anda ini membuktikan bahawa ya, Pearl Skin C Plus ni sangat tinggi dengan ramuan astaxanthin dan juga antioksidan yang sangat tinggi ya, yang mana dalam Pearl Skin C Plus ni kita gunakan ramuan seperti hitayon, yang mana hitayon dapat membantu mencerahkan kulit anda. Kemudiannya vitamin C dan juga ekstrak buah beri Fiza, yang mana saya kira ya ramuan antioksidan sangat-sangat baik ya. Yang mana maklumat pengguna yang gunakan Advance White ni saat botol pertama, mereka dapat lihat dan rasai perbezaan yang ketara sekali Fiza. Alhamdulillah ya, ini adalah antara maklumat-maklumat yang saya terima daripada pengguna. Dan yang satu lagi yang terakhir, saya juga turut bawakan cerah gebu body bar ya Fiza, yang mana cerah gebu body bar ni adalah sabun kegunaan luaran. Anda boleh gunakan sebagai scrub Fiza, yang mana ya sabun ni sangat mudah untuk digunakan. Saya nak buat demonstrasi pada penonton hari ini ya, cerah gebu body bar ni, yang mana saya ada conteng tangan saya dengan marker, permanent marker ni, yang mana seawal saya gosok je sabun ni pada marker ni Fiza, marker ni dah mula hilang Fiza, yang mana sabun ni sangat sesuai ya anda gunakan sebagai sabun pencerah ya, terutamanya pada bahagian pelipat, kulit yang gelap ataupun bahagian berdaki, yang mana kadang-kadang saya faham ada daki-daki yang degil susah nak keluar Fiza. Jadi anda boleh gunakan cerah gebu body bar ni, harga RM20 saja, sangat-sangat baik ya, yang mana dalam ni ada ramuan seperti collagen, scrub ya,
herba-herba yang mana dapat membantu mencerahkan kulit wajah anda, kulit badan terutamanya leher, pelipat bawah ketiak dan sebagainya. Saya kira ya sangat-sangat membantu anda. Bagi anda yang nak dapatkan kulit lebih gebu, jangan lupa dapatkan cerah gebu body bar Fiza. Secara ringkasnya Fiza, untuk kulit wajah yang cantik, bebas daripada masalah jerawat, jeragat ya, bahan terlarang Fiza, anda boleh dapatkan set Perfect White ni Fiza, yang mana harga RM72, ada 4 produk. Yang ini adalah kesan penggunaan ya, seawal penggunaan anda dapat lihat ya perbezaan itu ketara sekali dengan penggunaan set Perfect White ni Fiza. Minggu ketiga dah dapat lihat jeragat berkurang ya, minggu ke-8 jeragat dah hilang langsung, alhamdulillah ya. Antara maklum balas pengguna yang gunakan set Perfect White ni harga RM72 saja. Kemudiannya untuk dalaman ni kulit cantik, jangan lupa dapatkan Advanced White dan juga Pearl Skin C+. Dan satu lagi Fiza yang terakhir iaitu cerah gebu body bar ya. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, boleh hubungi online kami. Baiklah. 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan VAC baru beli, sebab apa VAC adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang nak buat bilian secara online Fiza, beli di jombai.my, jomby.my. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dato' Alif Razif. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hari ini. Happy birthday! Jimmy, tahu tak sekarang ni kan McDonald's ada menyediakan package party di rumah? Ya ke Nadia? Macam mana nak order tu? Buka saja aplikasi McDonald's, pergi ke Parties at McD, klik Parties at Home dan pilih package A dengan harga RM100 atau package B dengan harga RM150. Dalam hantaran terus ke rumah, tak perlu keluar. Kita boleh celebrate birthday party dalam rumah kita. Seronoknya! Memang seronok. Bukan itu sahaja, malah McDonald's juga akan memberikan birthday party accessories secara percuma dan juga hadiah Big Mac Lunchbox Limited Edition. Wow! Jadi kepada anda yang berada di rumah, tunggu apa lagi tu? Muat turun aplikasi McDonald's sekarang dan pesan segera package party di rumah. Setiap pesanan anda akan dihantar ke rumah dengan menggunakan Mac Delivery. Betul tu. Tak perlu keluar. Kekal selamat dalam rumah anda. Ingat, semuanya hanya di hujung jari anda. I'm loving it. Alright, param-pam-pam-pam. Orang suka kan. Mesti ramai yang tengok rasa lapar. Awak lapar tak persoalannya sekarang ni? Saya lapar. Saya pun lapar. Lapar kan? Okey, tapi tak apa. Walaupun kita lapar, kita tinggalkan masalah kelaparan kita itu. Kita nak ucapkan terima kasih kepada anda penonton-penonton yang sudi bersama dengan kami dari awal sampailah ke hujung siaran pada hari ini, yang mana pelbagai pengisian yang telah pun disusun oleh rakan penerbit Nur Haslinda Ismail dan juga Irin Pucu Azmi pada hari ini. Kami harapkan sedikit sebanyak dapat memberi informasi dan juga manfaat yang dapat kita guna pakai dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Dan esok saya dan Fatin akan kembali menemani anda di WHI Extra dengan topiknya idea kreatif. Saya kira kreativiti ini cukup subjektif. Apa-apa pun boleh dijadikan kreatif kalau kita ada kesungguhannya. Tapi saya kira penonton kena tunggu esok, sebab khususnya bagi ibu-ibu ada macam-macam idea kreatif yang boleh anda guna pakai yang mungkin dapat menarik perhatian anda untuk diberikan hadiah masa nak puasa ni kan, ataupun hari raya. Wow, semangat. Okey, baik. Jadi jangan lupa temu janji kita esok. Sehingga berjumpa lagi. Jaga diri. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adanya.